Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Encik Jamaluddin bin As'ari, iaitu ketua yang merupakan ketua bubuhan orang Banjar di bahagian Serai. Jadi tujuan saya datang kemari adalah untuk mengemukakan beberapa soalan, iaitu mengenai tajuk makanan tradisional etnik Banjar di bahagian Serai Perak. Okey, soalan pertama saya, seperti yang diketahui, 90% masyarakat Banjar ada di bahagian Serai. Jadi boleh tak Encik Jamaluddin ceritakan latar belakang etnik Banjar yang diamalkan di bahagian Serai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kehadiran anak-anak daripada Universiti Pertanian Malaysia untuk membuat sedikit kajian tentang masyarakat ataupun etnik Banjar, khususnya di daerah Krian dan bahagian Serai ini. Ya, alhamdulillah, sebagaimana dicatatkan oleh para ahli sejarah dan juga beberapa catatan dan sebuah buku yang saya tulis ini mengenai sejarah masyarakat Banjar. Yang pertamanya disebutkan tadi tentang migrasi masyarakat Banjar daripada Kalimantan Selatan ke negara kita ini, kalau zaman dahulu ini disebut sebagai Tanah Melayu. Jadi kita melihat migrasi masyarakat Banjar daripada Kalimantan Selatan ini dalam gelombang yang pertama, mereka berhijrah, atau dalam istilah bahasa Banjar ini disebut setengahnya itu madam. Ini madam, pergi dan tidak pulang-pulang ke negeri asal mereka, Kalimantan Selatan. Jadi mereka berhijrah daripada Kalimantan Selatan ke sebahagiannya di Medan dan di tempat-tempat lain di Kepulauan Riau. Kita dapat masyarakat Banjar ramai di Tembilahan, di Sapat, di Kuala Tungkal, di Jambi dan beberapa daerah lain di Sumatera. Jadi itulah, selepas daripada mereka menetap sementara di Kepulauan Riau ini, sebagian besarnya daripada Jambi, Kuala Tungkal, Sapat dan Tembilahan, mereka ini menyeberang ke semenanjung Tanah Melayu dan sebahagiannya menetap di negeri-negeri Johor, iaitu melalui sungai-sungai di Batu Pahat, di Mersing dan beberapa tempat lain di negeri Johor dan seterusnya. Mereka juga menepati tempat-tempat di negeri Selangor, seperti di Sekincan, Tanjung Karang, Sabak Bernam, dan terus lagi mereka ke utara, iaitu menuju ke sebahagian besar kawasan di Teluk Intan, Bagan Datuk, Sungai Manik di selatan, bahagian selatan negeri Perak. Dan di utara Perak ini, masyarakat Banjar banyak yang menetap di kawasan kita ini, iaitu di Gunung Semanggul, Selingsing, bahagian Serai, Pulau Kurau, Parit Buntar dan beberapa tempat yang lain. Jadi itulah sejarahnya bagaimana masyarakat Banjar daripada Kalimantan Selatan yang datang ke negara kita waktu itu. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang kedua, masyarakat Banjar terkenal dengan masakan lauk pauk dan kuih muihnya yang unik dan tersendiri. Boleh Encik Jamaluddin senaraikan beberapa jenis makanan tradisional etnik Banjar? Ya, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat sehari dua ini yang dipopularkan oleh media-media massa ataupun media cetak, media sama ada melalui siaran-siaran TV, kita ada beberapa kuliner-kuliner Banjar dipanggil. Di antaranya yang terkenal sehari dua ini ialah masakan kuih yang dinamakan sebagai kuih kalakatar. Kalakatar ini ramuannya adalah daripada buah kelapa, buah nyiur muda, diambil isinya yang masih muda itu dengan airnya, kemudian proses pembuatan kuih tradisional Banjar ini memang selalu dipaparkan melalui TV-TV tempatan. Jadi itulah di antara yang semakin popular nampaknya. Kita lihat masyarakat sama ada Melayu dan bukan Melayu juga sehari dua ini, orang-orang India, orang-orang Cina juga maknanya terkejar-kejar untuk mendapatkan kuih kalakatar ini. Di samping masyarakat Malaysia yang bukan daripada golongan masyarakat Banjar cuba untuk merasa bagaimanakah sebenarnya keenakan kuih kalakatar ini. Itu dan telah salah satu daripada kuih yang memang terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lampau. Selain daripada itu, kita ada juga sebagaimana kita biasa, mungkin anak-anak muda hari ini biasa beli di pasar-pasar malam, iaitu wadai kepeng. Sebutkan wadai kepeng, ada setengah etnik Banjar menyebutnya sebagai gayam. Jadi wadai kepeng, gayam ini adalah sejenis kuih yang
menggunakan santan dengan gula merah ataupun orang banyak sebut gula habang untuk memasaknya. Sebab kalau di Kelantan, kuih ini mungkin disebut sebagai kuih apa? Di Kelantan maknanya popular juga lah kuih seperti ini kan, maknanya menggunakan tepung pulut. Kalau di sini sebut gayam. Kemudian ada juga yang dimasaknya yang sama dengan resipi-resipi gayam tadi, ialah namanya sebagai mata sapi dan juga kicap. Kemudian ada juga balung ayam, orang banyak sebut sebagai balungan ayam. Jadi itulah di antara kuih-kuih Banjar. Selain daripada itu ada juga nasi antah. Nasi antah ni dibuat daripada antah beras yang kita tumbuk dan dibuat macam bentuk yang kuih Melayu biasa, iaitu macam bentuknya serimuka, nasi antah. Kemudian yang agak jarang kita dapati di pasar-pasar sekarang ni ialah kuih yang namanya gegatas. Gegatas ni buat juga daripada tepung pulut dan disira dengan gula putih. Yang lain lagi kalau kita mungkin juga boleh dapat ialah namanya pupudak. Pupudak ni ataupun dalam bahasa Melayu ni dipanggil sebagai tepung torak. Ini di antara kuih-kuih tradisional Melayu yang mungkin masih ada lagi. Jadi semakin ramailah masyarakat tempatan hari ini yang cuba untuk mendapatkan kuih-kuih ini, terutamanya kalau di Bagan Serai ini di Masjid Tinggi ada pasar setiap hari bermula daripada jam 2 sehinggalah jam 6 petang yang menjual kuih-kuih tradisi Banjar ini. Okey, soalan yang ketiga, bagaimana penerimaan oleh etnik yang lain di Bagan Serai terhadap makanan tradisi etnik Banjar itu sendiri? Ya, alhamdulillah, dalam suasana hari ini, dalam tahun 2020 sekarang ini, dan juga sebelum ini, masyarakat Banjar dan bukan Banjar di daerah ini maknanya sudah cuba hendak merasa dan cuba menikmati kuliner-kuliner dan juga masakan Banjar ini. Jadi dalam majlis-majlis, kadang-kadang sama ada majlis kenduri kenara, majlis-majlis kerakyatan, kita juga cuba mengenengahkan resipi-resipi masakan Banjar ini. Jadi kita cuba untuk kalau boleh di suatu hari nanti akan cuba mengadakan ataupun membuka warung-warung ataupun restoran-restoran yang betul-betul menyediakan menu ataupun masakan-masakan Banjar untuk masyarakat umum, insya-Allah. Okey, soalan yang keempat, pada pandangan Encik Jamaluddin, adakah dimensi muda etnik Banjar masih tahu cara memasak makanan tradisional tersebut sehingga ke hari ini? Soalan ini saya mungkin nak memberikan respon yang mengatakan mereka mampu atau masih boleh memasak kuliner ataupun masakan-masakan Banjar ini. Agak susah saya nak mengatakan. Mungkin sebahagian generasi hari ini, daripada generasi Y dulu lagi, maknanya masyarakat Banjar yang umur di bawah 30 tahun, maknanya kemungkinan mereka ini sudah tidak biasa lagi dengan cara dan kaedah pemasakan ataupun memasak makanan ataupun kuih ataupun lauk pauk masyarakat Banjar. Jadi mereka ini perlulah maknanya belajar untuk mengetahui cara-cara ini daripada nenek moyang kalau mereka masih hidup. Kalangan masyarakat Banjar yang umur sekarang ini lingkungan 50 ke 60-an, saya rasa masih boleh. Di antaranya kalau masakan Banjar itu untuk makanan, kita ada yang popularnya masyarakat Banjar ialah wadi itu, iaitu yang macam ikan pekasam. Kemudian yang dibuat daripada kulit cempedak yang dikatakan sebagai mandai. Itulah di antara masakan tradisional orang-orang Banjar yang memang popular daripada dulu hinggalah ke hari ini. Okey, ini soalan terakhir. Apakah pandangan dan harapan Encik Jamaluddin agar kebudayaan tradisi etnik Banjar dapat diteruskan dan diwarisi dengan baik oleh generasi muda dan masyarakat lain juga? InsyaAllah. Jadi sebagai satu harapan kepada generasi yang akan datang ini, kita mengharapkan agar identiti ataupun identitas masyarakat Banjar ini dapat kita kekalkan. Kerana zaman mula-mula masyarakat Banjar datang ke Semenanjung ini, mereka lebih disinonimkan dengan masyarakat yang sinonim dengan agama. Mereka adalah kalangan golongan agamawan ataupun agamis. Mereka ini sebagian besarnya mengekalkan budaya adat resam yang Islamik.
Jadi kita mengharapkan bahawa masyarakat yang ada hari ini dan juga yang akan datang ini akan terus kekal istiqamah dengan agama, terus akan menggunakan bahasa Banjar sebahagian daripada pertuturan seharian, mengamalkan cara memasak dan memakan makanan yang ada identitasnya orang Banjar juga, dan mengenalkan adat resam orang-orang Banjar. Yang satu adat resam yang mungkin semakin pupus tidak ada sekarang ini ialah yang kita biasa lihat dalam siaran-siaran TV, TV3 dan sebagainya, ialah cara orang-orang Banjar memokong anak, iaitu bagaimana menduikan anak. Kemudian dari segi pakaiannya memang tidak adalah masyarakat di semenanjung kita ini yang dapat mengekalkan identitas orang Banjar. Kalau di Banjarmasin di Kalimantan Selatan kita ada pakaian batik yang dinamakan yang batik sesirangan. Ini adalah salah satu ciri bagaimana penampilan orang Banjar ini dapat diketerahkan dari segi itu. Kemudian selain dari itu ada juga seni, seni mandihin, seni segala macamnya sebagaimana Borea yang ada di negara kita ini. Jadi saya mengharapkan generasi yang akan datang ini cuba-cubalah untuk melihat melalui media-media masa tempatan dan juga antarabangsa untuk melihat bagaimana masyarakat asli Banjar di Kalimantan Selatan itu mereka hidup dengan budaya mereka. Jadi kita mengharapkan budaya ini tidak akan pupus di telan zaman dalam masyarakat Banjar yang ada di negara kita ini. Wallahu a'lam.